Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan keimanan dan kesehatan agar kami dapat meraih kelebihan-kelebihan Ramadan yang Engkau janjikan. Dalam siri lalu kita telah menyeru untuk mentadabbur, menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan untuk persiapan bagi bulan Ramadan yang akan datang. Dan bukan sahaja bagi bulan Ramadan, malahan bagi kehidupan kita seharian. Untuk mentadabbur, mungkin kita memerlukan beberapa kaedah dan pada kali ini saya akan mengungsikan satu kaedah yang boleh kita gunakan untuk mentadabbur. Dan pada siri lepas juga kita melihat bahawa apa yang Allah minta daripada kita adalah jauh lebih ringan daripada tarannum ataupun membaca Al-Quran dengan lagu-lagu ataupun hafalan. Dan untuk menghayati Al-Quran kita hanya perlu untuk memahami, berusaha. Jadi ada satu kaedah yang ingin dikongsikan, iaitu kaedah yang dinamakan dengan sebagai kaedah 3x4, iaitu 3 perkara ataupun 3 ketika. Yang pertama adalah sebelum, yang kedua adalah semasa, dan yang ketiga adalah selepas. Sebelum ataupun sentiasa kita ingati apabila membaca Al-Quran. Ada 4 perkara yang perlu kita ingati sentiasa semasa sama ada mendengar ataupun membaca Al-Quran, iaitu yang pertama, hendaklah kita yakini bahawa yang kita dengar itu adalah kalam Allah. Itu adalah kata-kata Allah, itu adalah percakapan Allah. Yang kedua, yang kita sentiasa ingati, Al-Quran itu adalah untuk kita ni. Untuk kita ni, walaupun ia diturunkan 1400 tahun yang lalu, tetapi ia adalah untuk kita ni. Dan yang ketiga, yang perlu kita ingati adalah apabila kita mendengar ataupun membaca ayat Al-Quran, itu adalah takdir yang telah ditetapkan untuk kita. Kemudian yang keempat adalah yang perlu kita ingati, Al-Quran itu apapun ayat yang kita dengar ataupun yang kita baca, itu semuanya penting. Itu adalah penting untuk kita ni. Jadi itulah 4 perkara yang hendaklah kita sentiasa ingati. Kemudian perkara kedua, semasa kita membaca Al-Quran, apakah yang perlu kita lakukan? Juga ada 4 perkara. Yang pertama, hendaklah insat ataupun memberikan tumpuan sepenuhnya ataupun fokus. Fokus terhadap apa yang kita dengar atau fokus terhadap apa yang kita baca. Yang kedua, setelah kita ni fokus, kita ni hendaklah berusaha untuk memahami. Fahami apa yang kita dengar, fahami apa yang kita baca. Dan yang ketiga, selepas itu coba kita membayangkan. Kita bayangkan apakah yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan kita rasakan apakah yang keempat kita rasakan, apakah yang diceritakan, apa yang kita dengar ataupun kita baca dari Al-Quran. Itu adalah 4 perkara pada yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu selepas membaca Al-Quran juga ada 4 perkara. Yang pertama, hendaklah kita muhasabah diri. Apabila kita telah faham apa yang telah kita dengar dan baca dari Al-Quran, kita muhasabah diri. Adakah perbuatan kita telah sesuai dengan apa yang telah kita dengar ataupun baca dalam Al-Quran. Dan yang kedua, setelah muhasabah, kita cuba untuk merancang apabila dalam muhasabah kita dapati ada beberapa perkara yang kurang sesuai dengan Al-Quran, maka kita betulkan kelakuan kita ni, amalan kita ni sesuai dengan apa yang didengar dan apa yang kita baca. Yang ketiga adalah berdoa. Apabila telah sudah rancang, maka hendaklah lakukan dan doa. Minta tolong daripada Allah. Untuk buat kebajikan pun kita minta tolong daripada Allah. Untuk menghindari kejahatan pun kita minta tolong daripada Allah. Doa. Dan yang ketiga, jangan siok sendiri, jangan kuatkan amalan sendiri, tapi bawa orang lain. Dakwah, ajak orang lain. Indung kita ni, keluarga kita ni, suami atau isteri kita ni, anak-anak kita ni, atau rakan-rakan rapat kita ni, ataupun jemaah yang sama-sama sembahyang di masjid bersama kita ni. Bawa diorang untuk mentadabbur Al-Quran, bawa berusaha untuk memahami Al-Quran, muhasabah mengikut tadabbur ini. Ini merupakan satu kaedah yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim, salah seorang profesor di sebuah universiti di negara Arab. Jadi insyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan membawa surah yang telah kita janjikan sebelum ini untuk ditadabbur menggunakan kaedah-kaedah yang kita sebutkan tadi. Wa ma taufiqi illa billah, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.